Mami Daddies, nak anak anda ke sekolah idaman? Yang mana satu? MRSM? Sekolah asrama penuh? Sekolah menengah teknik? Sekolah integrasi sains? Dan macam-macam lagi. Nak tahu caranya? Jom tonton sampai habis. Langkah pertama, Mamis and Daddies kena pastikan tahu anak anda kuasai asas subjek teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Ini penting sebelum ke langkah seterusnya. Langkah kedua, Mamis and Daddies kena pastikan anak anda tahu teknik dan strategi menjawab soalan-soalan asas, penyelesaian masalah dan juga soalan khibat. Ini akan bantu mereka jawab dengan lancar masa exam nanti. Langkah ketiga, Mamis and Daddies kena pastikan anak anda tahu dan guna strategi revisi yang sistematik dan berkesan. Ini untuk pastikan mereka mampu ingat apa yang telah dipelajari untuk tempoh yang lebih panjang. Langkah keempat, Mamis and Daddies kena pastikan anak-anak anda kena buat drilling soalan simulasi peperiksaan pertengahan tahun, akhir tahun, UPKK, PT3, UKKM dan peperiksaan PKSK. Ini untuk pastikan mereka familiar dengan pattern soalan yang ditanya dalam setiap peperiksaan. Yang kelima, Mamis and Daddies kena dapatkan bimbingan mentor bertauliah untuk anak anda selepas waktu persekolahan. Ini untuk pastikan anak anda terus bermotivasi dan konsisten untuk capai target yang dah ditetapkan. Mentor kami bertauliah dan berpengalaman untuk bantu anak anda cemerlang dalam akademik. Mentor kami terdiri daripada Certified Teacher from Stanford College, Master Trainer Cambridge English Qualification, Certified Critical Thinker from Ghent, New Zealand, Certified NLP Coach from Florida, USA, Professional Learning Facilitator Mastery Level, Mentor Bertauliah Program Didik Ibu Malaysia dan Graduan Diploma dan Ijazah daripada IPTA dan IPTS. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang Mamis and Daddies, klik link yang diberikan, hashtag anak anda mampu ke sekolah idaman. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor satu. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai bersepah semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Zone we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di dalam exam ni. Azwan terbaik.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Piara Faris untuk kita punya sesi live petang ni. Live berkenaan dengan info tips strategi belajar bagi subjek Bahasa Melayu. Okay, so kepada mereka yang sedang menonton, kita sedang bersiaran langsung dekat beberapa platform, which is kita ada dekat platform Facebook, which is dekat personal saya sendiri, Muhammad Luqman Faris, dan juga kita sedang bersiaran langsung dekat page official Lahazun di Facebook. Kita juga sedang bersiaran langsung dari komuniti Ibu Bapa Bijak Fikir, dan kita berada di platform YouTube juga, which is kita live dekat TV Lahazun Education. Jadi baik, kat sini adakah dengar suara saya ataupun tidak? So boleh komen dulu dekat bahagian chat jika anda sedang menonton live ni. Pada petang ini sebenarnya kita ambil masa dalam setengah jam gitu untuk berkongsi berkenaan dengan tips untuk skor kertas 1, lagi-lebih lagi dekat bahagian B. Okay. So untuk yang pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 sesuai untuk sertai. Jadi kepada mereka yang ada anak berumur tingkatan 4 dan tingkatan 5, so boleh invite mereka sertai sebab apa? Ianya agak penting juga. So sesi secara percuma ni kita buat Lahazun adakan ialah bertujuan satu je untuk bantu lebih ramai lagi pelajar-pelajar di luar sana untuk skor dalam certain subjek. Contoh hari ni saya ambil peluang untuk live pada petang ni untuk bantu lagi pelajar-pelajar macam mana kita nak skor dekat kertas 2, kertas 1 maaf saya. Kertas 1 ni. Jadi so saya check dulu suara saya adakah okey ataupun tidak. Sekejap. Rasanya okey, tak ada masalah. Baik, saya sharekan dulu slide saya. Macam yang saya katakan, untuk kertas 1, soalan dia ada bahagian A dan bahagian B. It just kedua-dua soalan ni, kita tahu dua-duanya jenis karangan. Okay, kedua-dua jenis soalan ni adalah jenis karangan. So, nak tak nak memang kena tahulah beza untuk dua soalan karangan ni ialah bilangan patah perkataan. Betul tak? Untuk bahagian A dia pendek sikit. Untuk bahagian B dia panjang. 300.5 hingga 500. Okay, kalau untuk bahagian A tu 200.5. 200 hingga 200.5 saja. Okay, so dia berbeza sedikit. Jadi untuk kemahiran karangan ni kita nak cover semua dalam setengah jam ni, dia agak dia macam tak sempat lah kita kata. So saya lebih fokuskan kepada perenggan jenis isi. Kita tahu ada perenggan pendahuluan, perenggan isi, perenggan penutup kan. Satu perenggan yang satu karangan yang penuh. Just untuk hari ni saya pergi tengok fokus kepada perenggan isi saja. Okay, semoga bermanfaat. Jadi untuk bahagian isi ni, dalam banyak-banyak perenggan, bahagian isi ni yang paling banyak kita boleh katakan. Sebab apa? Paling sikit lah bahagian isi ni kita akan buat 3 perenggan. Betul tak? Paling sikit. Tak kisahlah bahagian A ke bahagian B, paling sikit ialah 3 perenggan ni. 3-3 ni ialah perenggan isi. Okay. Benar dibandingkan dengan pendahuluan dengan penutup, pendahuluan hanya ada satu perenggan saja. Perenggan satu saja. Dan untuk penutup juga ada satu perenggan saja. So berbezalah dengan isi. Perenggan isi ni sampai 3 paling sikit. Jadi dekat dalam perenggan isi ni kita kena fokuskan satu lagi sebab ialah bahagian menghurai. Okay, saya tak pergi cover dekat bahagian cara nak cari isi tu hari ni. It just kita nak tengok macam mana kita nak menghurai. Kadang-kadang ada student yang mengadu, dia kata, Sir, saya ada idea, point semua boleh fikir. Tapi saya tak reti lah nak urai bagi panjang sikit. Okay. So panjang ataupun tidak, kita kena tahu elemen yang ada dekat dalam perenggan isi. Jadi tanpa melengahkan masa, okay, kita tengok dulu dekat bahagian kemahiran menghurai. Sebab kemahiran menghurai ni memang memainkan peranan yang penting waktu kita nak jawab soalan karangan ni. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran menghurai? Okay, untuk menulis perenggan isi, kita kena tahu bahawa ada beberapa jenis ayat yang kena ada. Dalam satu perenggan isi, ada beberapa jenis ayat yang kena ada. Yang pertamanya kita boleh katakan sebagai ayat judul. Nama dia. Okay. Ada juga certain cikgu panggil ayat topik. Tak ada masalah. Benda sama. Okay, ayat topik ke ayat judul. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat judul ni ialah ayat judul ni memang dia akan di mula-mula ayat. Kita nak mula je perenggan isi, kita akan mulakan dengan ayat judul. Dia tak pernah lagi katakanlah contoh ayat contoh kan. Tak ada ayat contoh first, ayat penegas first, tak ada. Ayat judul mesti first. Okay.
Ayat judul ni kita panggil dia ayat judul sebab dalam ayat ni kita akan letakkan kita punya isi. Dalam ayat judul ni mesti ada kita punya isi. Kalau kata tak ada isi dalam tu, tak ada pun ayat isi saya buat ayat judul. Bukan ayat judul lah tu. Kita panggil dia ayat judul kerana ada isi dekat dalam tu. Dalam ayat kita tu ada isi dia. Okay, tu ayat judul. Contohlah kita boleh katakan cerita pasal kes kemalangan jalan raya. Okay, katakanlah soalan pasal kemalangan jalan raya. Jadi dekat ayat judul ni kena ada apakah punca. Contohlah dia minta punca, apa punca pertama? So kita letaklah punca pertama, pemandu jalan raya tidak memandu mengikut peraturan jalan raya. Dia tak ikut peraturan, tak ikut undang-undang. Sebab tu aksiden. So isi tu kena ada dekat dalam ayat judul. Itu sebagai contoh lah. Lepas ada ayat judul, dah settle kita masuk ke ayat judul, tak perlu buat apa-apa, hanya nyatakan saja apa ayat judul kita, apa isi kita. And then kita titik, sambung selepas ayat judul tu, kita ada nama dia ayat huraian. Okay, ayat huraian. Ayat huraian ni apa? Ayat huraian ni, kalau ayat judul tu, kita dah bagi tahu ini punca dia aksiden. Ini punca dia kemalangan. So ayat huraian ni kena explain kenapa kamu kata tak ikut undang-undang boleh aksiden. Kenapa kamu kata tak ada sikap prihatin dekat jalan raya boleh kemalangan. Kenapa? Apa kena-mengena? Kita pun explain. Dekat ayat huraian ni, jadi saya explain. Dekat ayat huraian dengan ayat contoh ni biasanya pelajar tertukar lah. Okay, selalunya tertukar. So, saya cerita dulu ayat huraian. Ayat huraian tu macam tu. Kita explain kita punya point. Kita explain kita punya ayat judul. Okay. Contoh soalan lain. Katakanlah kebaikan, kita kata kebaikan menabung. Okay. Kita pun kata isi kita, kita dapat bersedia untuk situasi kecemasan. Katakanlah. Kamu kena explain kenapa menabung ni dapat buat kamu standby kalau ada berlaku kecemasan. Kenapa? Menabung ni buat apa? Itu yang kamu huraikan. Explain. Lepas kamu dah huraikan, kita pergi tengok dekat ayat contoh. Okay. Lepas dah hurai, kita bagi contoh. Contoh ni barulah kita spesifik. Contoh tadi kan, kemalangan kan, punca kan, tak memandu tak ikut peraturan, tak ikut undang-undang. Huraian dia bila kita memandu tak ikut undang-undang, kita akan ada potensi untuk berlanggar satu sama lain. Macam mana tu? Sekat contoh kita bagi tahu sebagai contoh kalau langgar lampu isyarat. Nampak? Spesifik lampu isyarat punya kesalahan. Okay. So contoh dengan huraian ni sebenarnya memang benda yang berlainan. Okay, jangan tertukar. Okay, so dekat contoh ni kita spesifikkan lagi. Dah lah kata, contohlah soalan tadi, kenapa kemalangan? Kita bagi tahu sebab dia tak memandu ikut undang-undang. Bila tak memandu ikut undang-undang ni, dia akan ada potensi untuk berlanggar satu sama lain kan kenderaan ni. Sebagai contoh, kalau kita langgar lampu isyarat, kita ada potensi untuk berlakunya kemalangan sebabkan berlanggar tu. Okay, tu kita bagi jelaskan. So, contoh tu begitu. Contoh ni nak bagi dalam karangan pun ada dua jenis. Okay, ada dua jenis. Jenis yang pertama, okay, contoh yang kita boleh panggil sebagai contoh jenis senarai. Listing, senarai. Okay, contoh jenis senarai. Contoh jenis senarai ni paling sikit kita kena tulis 3. Okay, paling sikit kita kena tulis 3. Okay, tak boleh tulis 1. Contoh lain 3 tu macam mana? Sebagai contoh, lori, kereta dan motosikal. Nampak 3, paling sikit. Okay. Untuk contoh yang jenis situasi pula, bagi 1 pun dah cukup. Contoh sebagai contoh, apabila bla 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 langgar lampu isyarat, ianya akan menyebabkan bla 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 bla. Contoh yang jenis situasi, itu bagi 1 pun dah cukup. Okay. So itu dia masuk ayat contoh. Sekarang ni kita tengok, dah bagi contoh, dah bagi huraian, dah bagi isi.
kita pergi tengok penegas. Ayat penegas ni memang setiap kali kita buat perenggan isi, kita kena tulis. Kenapa? Kenapa nak kena tulis ayat penegas ni dekat perenggan isi? Sebabnya itu sebagai kita punya penutup perenggan isi. Kita nak tutup perenggan isi, kita dah bebel, katakanlah kita dah bebel dah pasal isi kita. Kita nak move on ke perenggan yang seterusnya. Kita nak pergi isi yang kedua. So kita kena tutup dulu isi kita yang tengah cerita ni. So gunalah ayat penegas. Nanti saya akan tunjukkan contoh ayat dia lebih detail. Okay. So ayat penegas ni functionnya itu. Kita nak bagi tahu isi yang kita cakap tu penting dan kita nak tutup. Lepas tu barulah kita pergi perenggan isi yang seterusnya. Seterusnya ialah, nampak? Tapi sebelum nak pergi seterusnya, kita kena tutup dulu perenggan tu. So kita pakai ayat penegas. Okay. So sebelum kita teruskan, kita nak sambung berkenaan dengan contoh lebih detail. Macam mana yang dikatakan dengan jenis ayat judul, ayat huraian, ayat contoh, ayat penegas. Kita nak pergi tengok itu, cuma kita nak bagi laluan kepada iklan terlebih dahulu. Okay, sekembali kita selepas iklan nanti, kita akan go through berkenaan dengan contoh ayat, jenis-jenis ayat dalam perenggan huraian ni. Okay, so kita jumpa selepas ini. Kami pakar dalam meningkatkan kemahiran bertutur dan berkomunikasi verbal berbahasa Inggeris. Antara perkara yang kami kongsikan di dalam bengkel Mampu Terror Speaking ialah Iqra Big Mouth Technique yang mana telah terbukti berkesan dalam membantu ribuan peserta untuk menyebut sesuatu perkataan bahasa Inggeris dengan sebutan yang betul menggunakan 44 magic symbols. Selain itu, kami juga ada selitkan Edu Games iaitu kad ESK sebagai pemangkin untuk menjana idea bertutur secara spontan di dalam kelas Silent to Spoken. Hello everyone, my name is Isfarhan. Today I want to show you how to make a sweet bananas muffin. Firstly, put 180 gram all-purpose flour and 1 baking soda into a bowl. Then, it's my silent to spoken short story assignment with card ASK. This is Mr. Owen. He is an English teacher at one point. Pelbagai program cuti sekolah yang menarik seperti Selain itu, kami juga mengadakan pelbagai program cuti sekolah yang menarik di Lahazun Education, iaitu antaranya ialah Polish Properly Your English School Holiday Camp. Antara teknik dan formula yang telah kami kongsikan di dalam program cuti sekolah ini ialah tata bahasa iaitu grammar dan juga penulisan bahasa Inggeris. Antara formula yang telah kami kongsikan kepada para peserta ialah teknik OSASCOMP iaitu lebih dikenali dengan OSASCOM telah terbukti berkesan untuk membantu pelajar menjana idea untuk penulisan bahasa Inggeris dalam masa singkat tidak lebih daripada 5 minit. Kami juga menawarkan kursus guru dan ibu bapa seperti Menariknya di Lahazun Education, kami bukan sahaja melakukan program yang berfokuskan kepada para pelajar. Di Lahazun Education juga kami ada sediakan kursus untuk ibu bapa dan guru. tingkatkan profil diri anak anda dengan memiliki kualifikasi antarabangsa dan kami boleh bantu anak anda. Baik, kita kembali lagi dalam kita punya segmen perkongsian info, tips dan strategi belajar untuk bahasa Melayu.
Jadi kita dah selesai berkenaan dengan 4 jenis ayat yang kena ada sewaktu kita buat perenggan isi ataupun kita kata huraian lah. Okay, so ini antara elemen-elemennya. Sekarang kita nak bagi tengok lebih detail macam manakah bentuk sebenarnya ayat judul, ayat huraian, ayat contoh, ayat penegas. Okay, so kita boleh tengok kat sini. Ini merupakan satu contoh ringkas satu perenggan isi di mana saya akan tunjukkan dekat mana bahagian ayat judul, dekat mana bahagian ayat contoh, ayat huraian, ayat penegas. Okey, macam kita tahu tadi, kita mula dengan ayat judul. So ayat judul ni daripada mula sampailah ke dekat ibu bapa ni. Okey, kita panggil dia sebagai A dengan J kan. A, J ni bukan ada jebat, ayat judul. Okay. So, settle. Kenapa kita panggil dia ayat judul? Sebab ada dia punya isi dekat sini. Ini isi dia. Kurang didikan agama daripada ibu bapa. Ni kita panggil isi dia. So, seterusnya kita mulakan dengan ayat huraian. Ayat huraian dia sampai dekat buruk ni. Okay, kita panggil dia ayat huraian. AH. Okay, AH. Ayat huraian. Ayat huraian ni dia explain kenapa dikatakan sebagai bila kurang didikan agama ni daripada ibu bapa, dia akan terlibat dengan gejala dadah. Okay, so ayat judul begitu dan ayat huraian. So setakat ni boleh nampak apa perbezaan ayat judul dengan ayat huraian. Macam mana kita tulis? So step pertama ayat judul. Step yang kedua masuk ayat huraian. Dia gitu. Okay. Sambung lagi. Lepas ada ayat huraian, kita tengok dia ada ayat contoh kan. So ayat contoh daripada sebagai contoh ni sampailah dekat dadah AC. Okay, ayat contoh. Ayat contoh ni macam saya kata tadi ada dua jenis kan. Satu yang senarai, satu yang bagi situasi. Jadi yang dalam contoh ni ialah yang contoh situasi. Okay, contoh dia bagi contoh situasi. So dia tak perlu bagi sampai 3 lah. Okay, kalau kita tengok dia bagi contoh, sebagai contoh seseorang itu terjebak untuk mengambil dadah kerana tidak tahu keburukan penyalahgunaan dadah. Sebab dalam bahasa Melayu ni, kalau kita kata kurang didikan agama ni dia lebih kepada nak bagi tahu seseorang tu perkara baik dan perkara buruk. Dalam bahasa Melayu sekarang itu. Okay. So kalau dalam bahasa Melayu ni biasanya agama ni berfungsi sebagai dia nak tahu kita buat perkara baik ataupun perkara yang tak baik. Perkara betul ataupun tidak, itu lebih kurang. So bila tak tahu agama, itu yang dia terjebak dengan dadah, kita nak bagi tahu kat sini. Sebab dia tak tahu bezakan perkara baik dan perkara yang buruk. Okay. So sekarang ni macam saya kata, ayat yang terakhir kita nak letak sebagai penutup kita punya perenggan isi. Sebelum nak pergi perenggan yang seterusnya, kita kena ada ayat penegas. Ayat penegas ni dia letak dekat last sekali. Dia macam penutup lah. Daripada oleh itu ini sampailah meningkat. Ini kita panggil AP, ayat penegas. Okay, AP. So, ayat penegas ni tadi yang saya katakan, ayat penegas ni fungsi dia satu nak tutup kita punya perenggan pertama ni ataupun perenggan isi ni, ataupun kita nak bagi tahu yang isi kita ni penting. Okay, so kalau tengok di cara dia buat, oleh itu kurang didikan agama menyebabkan kes gejala dadah semakin meningkat. Kurang didikan agama ni dia dapat mana? Mana dia dapat? Dia ambil daripada ayat judul. Dekat atas tu isi dia tulis balik. Dia highlight semula isi dia. Okay, isi dia tu dia highlight semula. And then menyebabkan kes gejala dadah semakin meningkat. Ni, ayat ni dia dapat mana? Gejala dadah ni memang dia punya tema karangan ni. Tulis balik je. Sebab memang soalan dia minta pasal kes gejala dadah kan. Tulis dah balik. Okay, so ayat penegas ni dia banyak ambil dan letak balik. Contohnya isi tadi dia tulis balik. Tema pasal karangan ni dia ambil dia tulis balik. Itu je. Lepas dah ada ayat penegas ni, barulah kita ke perenggan isi yang seterusnya. Okay, so ini secara roughly kita boleh kata tak adalah mesti buat macam ni. Boleh diimprovise lagi. Cuma kita nak kata ini basicnya.
Okay, basic kita nak buat perenggan isi ni, at least 4 ayat ni ada dalam satu perenggan. Dia sebenarnya boleh tambah lah. Kalau mana yang ada advance dalam kelas saya akan cakap, okay, ayat huraian tu lepas ayat contoh tu letak ayat huraian lagi. Okay, at least panjang sikit. Just untuk live hari ni, saya just nak share the basic things. Okay, yang mana yang belum pernah praktis cara ini, boleh praktis dulu. Okay, gunakan cara ini dulu. So, ikut urutan je. Praktis ikut urutan, starting dengan ayat judul. Lepas ayat judul kita bagi ayat huraian. Lepas tu ayat contoh dan last sekali ayat penegas. At least ini 4 jenis ayat yang ada dekat dalam perenggan isi. Yang mesti ada lah. Okay. Dan susunannya tidak boleh diubah-ubah. Jangan ayat judul last, ayat penegas first pun tak boleh juga. Kalau ayat contoh first, ayat penegas second tak boleh. Memang itu susunannya. Okay. So, sekarang ni sebelum kita dah di hujung perancangan dah sebenarnya. Last kita nak tunjuk macam mana contoh satu lagi. Sekejap. Okay. Kita nak bagi tengok contoh yang seterusnya. Katakanlah kita pasal punca kemalangan jalan raya. Okay. So, kita pun dah ada isi. Yang pertama ni, satu daripada puncanya ialah pengguna jalan raya tidak mematuhi undang-undang jalan raya. So, yang ini kita panggil dia sebagai ayat judul. Kenapa? Sebab ada isi kat dalam ayat ni. Itu je. Okay, disebabkan ada isi kat dalam ayat ni dan dia mula awal-awal, so kita panggil dia ayat judul. Lepas ayat judul ada ayat huraian kan? Okay. So, ini antara latihan yang saya buat dengan pelajar-pelajar saya, which is saya bagi satu ayat, saya minta mereka lengkapkan. Tambah lagi ayat huraian, ayat contoh, ayat penegas sendiri. Okay. So, ini antara latihannya. Cuma hari ni kita tak adalah saya suruh awak buat. It just, siapa yang nak buat boleh screenshot and then buat sendiri. It just saya tunjukkan macam mana format nak sambung tu. Okay, ayat huraian, lepas tu kita sambung. Dia kata tentang pengguna jalan raya yang tak patuhi undang-undang. Diorang tak ikut undang-undang jalan raya, sebab tu kemalangan berlaku. Jadi huraian dia saya kata kat sini sebagai cadangan. Hal ini dikatakan demikian kerana berkemungkinan akan menyebabkan pelanggaran berlaku. Okey, saya bagi tahu bila tak ikut undang-undang dia akan menyebabkan pelanggaran akan berlaku lah. Sebab tu kita kemalangan tu. So, tak cukup dengan ayat huraian, kita support dengan ayat contoh. Kita bagi spesifik contoh macam mana tak ikut undang-undang langgar. So, sebagai contoh, apabila melanggar lampu isyarat akan berlakunya kemalangan dan pelanggaran. Kita spesifikkan undang-undang yang jenis lampu isyarat. Kalau kamu nak buat undang-undang yang jenis melebihi had laju, boleh, pakailah. Cuma kat sini saya pakai lampu isyarat. Okay. So, this contoh ni spesifik. Huraian tu tengok tak spesifik pun. Kita general je. Contoh ni baru spesifik. And last sekali sebelum kita pergi ke perenggan yang seterusnya, saya masukkan sekali ayat penegas. Jadi, pengguna jalan raya perlu mematuhi undang-undang jalan raya bagi mengelakkan kemalangan jalan raya berlaku. Back to the apa yang saya katakan sebelum ni, kemalangan ayat penegas ni, just kita nak letak, kita nak bagi tahu yang isi kita tu penting, yang isi kita tu berguna, yang isi kita tu memang perlu di-highlight kan. Okay. Dan kita nak tutup kita punya perenggan isi yang ni, kita nak pergi isi yang seterusnya, perenggan yang next. So kita kena ada ayat penegas. Okay. So itu saja perkongsian daripada saya berkenaan dengan tips, berkenaan dengan info ataupun strategi macam mana kita nak skor kertas 1 bahagian B, especially karangan kan. So antara sepanjang-panjang karangan tu saya lebih fokuskan kepada perenggan isi, sebab perenggan isi yang paling banyak sekali perenggan nak tulis, sampai 3 paling sikit. So kita kena tahu lebih banyak berbanding pendahuluan dengan perenggan penutup, kan satu je kan. Right, so alhamdulillah kita dah selesai dah. Itu antara benda yang saya cover berkenaan dengan mentoring saya dan juga bengkel. Saya go pasal benda-benda macam ni lah. Saya go detail sampai jenis ayat. Ayat pertama nak tulis apa, ayat kedua nak tulis apa, contoh nak bagi berapa, saya guide sampai macam tu. Okay, so kepada mereka yang ingin bertanya lebih lanjut berkenaan kelas mentoring, lebih-lebih lagi SPM, subjek BM ni merupakan subjek yang wajib lulus. So memang kita takkan nak lulus je kan, satu lagi. Right, so boleh hubungi kami di semua platform media sosial yang relevan. Kami ada di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok dan sebagainya. Okay, di LinkedIn,
semua ada. So nak hubungi boleh direct di Facebook juga, ada nombor-nombor tenaga pengajar kami. Okey, saya rasa sampai situ saja perkongsian untuk hari ini. Jumpa lagi di masa yang akan datang, mungkin bukan dengan saya, dengan mentor dan subjek yang lain, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye bye. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai bersih, pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka, kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Bagi aku tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Zone we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di dalam ini. Lahazon terbaik.